dah lalang tu saya cakap pasal mana lagi 20 orang ni. Saya nak bagi tahu juga last week hari Jumaat saya ada hantar nama siapa yang kehadiran di bulan lepas bawah 70%. Okay, saya dah hantar nama. Bulan 6 hari tu saya dah kumpulkan tapi saya tak hantar nama kan. Saya ada bagi tahu saya tak hantar nama. Tapi yang start bulan Julai pula. Yang bulan Mei saya tak hantar. Bulan Jun. Bulan lepas bulan Jun kan. Bulan Jun saya dah hantar nama siapa-siapa yang kehadiran di bawah 70 and tengoklah kalau you all kena tahan allowance ke tidak. Siapa-siapa yang tak pernah ponteng ke, semua kerja yang saya minta tu hantar, tak perlulah takut. Tak adalah awak punya allowance kena tahan. Okay. Tapi macam saya dah bagi tahu sebelum ni juga, starting bulan lepas, bulan Jun sampai akhir SEM, setiap SEM saya akan hantar nama, setiap bulan saya akan hantarkan nama siapa kehadiran bulanan dia tu bawah 70%. Dia bawah 80 ke 70 tak? Tapi yang bulan lepas, management minta bawah 70. So siapa yang bawah 70 saya hantar teruslah nama. Okay. Especially mana yang hilang-hilang. Bila check balik hari tu bulan 5 saya check ada je orangnya. Bulan 6 supposedly you all dah daftar CMS kan. So kehadiran keluar daripada sistem. Tapi dekat bulan lepas saya semak kehadiran, memang ada seorang tak wujud langsung. Daripada awal Jun sampai akhir Jun tak ada. Ada sekali je ke 2 kali sahaja. Okay, dalam bila saya semak kehadiran fizikal dan juga online, ada sekali dengan 2 kali sahaja yang kira ada. Yang saya boleh anggap juga hadir. Yang lain kira tak hadir. So memang adalah kehadiran bulan Jun yang lepas adalah 7 kali kelas. So memang ada yang tak hadir 5 kali, ada yang tak hadir 4 kali. Itu semua confirm saya hantar nama kepada management dan management akan proses untuk tahan allowance. Okay, starting bulan lepas. So hari ni kira kelas pertama untuk bulan Julai. Okay, ini hari kelas pertama. And seperti yang semua tahu, kelas saya bukan tengok siapa yang masuk Google Meet ni. Okay, kelas saya adalah pada hari kelas, kalau online, saya akan bagi task. Kan? Saya akan bagi task untuk you all jawab. So siapa tak jawab task tu yang saya anggap sebagai tidak hadir kelas online. Okay. So bukan setakat masuk Google Meet ni. Tapi of course task itu saya akan bagi soalan based on apa yang kita belajar lah dalam apa kita belajar pada hari kelas online tu. Okay, so ni just reminder lah juga kepada semua. Tolonglah hadir kelas. Kalau tak dapat hadir, tolong bagi surat ataupun MC sehari ataupun 2 hari selepas kelas. Kalau sebulan, kalau ni dah masuk bulan 7 awak nak hantar surat tunjuk sebab bulan 5 punya memang tak ada efek apa-apa. Okay? Setiap bulan kami bercara kena hantar attendance kepada management untuk management proses siapa yang kena tahan allowance, siapa yang boleh diberi allowance. Okay. So untuk kelas GH, last kita dekat last kita berhenti bab 5, betul tak? Betul ke tidak? Betul. Okay. Thank you. Tak keluar siapa cakap betul tadi. Alright, tak apa. Thank you. Ya, tak boleh. Okay, so bab 5 hari tu supposedly habis lah. Sebab saya nak talikan juga dengan kelas DPSU DPZ diorang dah masuk dah bab 6. So you all DP, hari ni saya jumpa DP, GH dan kejap lagi jumpa EF. Saya nak masuk bab 6 jugalah. Tapi bab 6 ni pun hari tu DPSU pun separuh bab. So hari ni pun kita akan buat sehingga separuh bab. Okay. Lepas tu next class hari Khamis kita akan sambung lagi bab 6. Right? Cuma hari Khamis kita buat fizikal lah. Okay, ni saya dah cakap awal-awal ni. Hari Khamis ni kita buat fizikal 1 jam. Alright.
Oh, kejap saya nak ambil buku. You all keluarkan tak buku you all? Okay. So hari ni kita akan tengok bab 6. Maksudnya kita nak mulakan lah yang apa, marketing mix yang 4P tu. Okay, so hari ni kita akan masuk P yang pertama iaitu produk. Right? So siapa yang buka buku mesti akan laju jawab soalan saya ni. Saya nak bagi satu soalan sekarang ini. Tolong komenkan jawapan yang saya nak bagi ni. Saya nak tengok you all ada ke tidak ni. Ready ke tidak? Okay. Dalam buku bab 6 produk ni muka surat berapa? Tolong komenkan. 54. Oh, laju. Bagus. Okay, good. 54. Okay, so hopefully mana yang lain yang belum laju tu, buka lah page 54. Okay, muka surat 54. Oh, saya baru perasan. Buku ni Melayu. Tapi tulis kat atas tu page tak tulis muka surat. Okay. Alright, so muka surat 54, kita akan masuk bab 6 hari ni. Okay, so of course yang pertama kita akan tengok, salah tekan, sorry. Okay, so ini adalah konten lah ataupun apa yang kita akan belajar dalam bab 6 ni. Okay, so of course pertama kita akan tengok definition. Definition kita akan tengok dua-dua definition yang konvensional dan juga yang Islamic. Okay, definisi dari produk dari segi Islam macam mana. Lepas tu kita akan tengok jenis-jenis produk. Lepas tu kita akan tengok syarat produk. Boleh saya lap juga sekali lalu sambil saya cakap ni. Lepas tu kita akan tengok syarat produk dalam Islam. Okay. Lepas tu kita akan masuk tentang branding, penjenamaan. Okay, branding. Lepas tu tentang pembungkusan. And then penglabelan, label. And then pusingan hayat produk life cycle kalau yang commonly yang dikenali dalam kalau kat luar ke, kalau you all bercakap kat luar ke kan, product life cycle. Itu pun nanti kita akan tengok macam mana dan apa dia product life cycle ni. And also yang terakhir adalah proses pembangunan produk baru. So macam mana nak ataupun ada cara ke tidak? Okay, adalah. Okay, ada cara untuk nak developkan new product. Okay. So first kita tengok kepada definition. Ini yang saya kata tadi lah, definition kita akan tengok dua-dua jenis bahagian. So first, ini yang memang orang marketing lah. Okay, Kotler dan juga Keller tahun 2009 mendefinisikan produk sebagai sesuatu barangan atau perkhidmatan yang ditawarkan dalam pasaran untuk, ni keyword dia, untuk apa? Untuk memuaskan kehendak dan keinginan pengguna. Okay. The needs and the wants of the customer. Kenapa you keluarkan satu produk ni? Sebab produk ni ada demand. Itu maksudnya kat situ. Ada demand, ada orang nak gunakan. Okay, tu tujuannya adanya produk. Okay. Okay. Itu ada apa ya? Sorry. Kenapa dia tak gerak? Okay. Ini, okay. Kalau tak pakai tu. Kursi. Okay, so next kita pergi kepada definition dari segi Islam. Okay. Tolong bagi tahu saya juga kod-kod lah yang dalam buku lain daripada slide saya ke. Okay. So dari segi Islam, dalam Islam produk merujuk kepada barangan atau perkhidmatan. Dia lebih kurang juga dengan yang bukan Islamik tadi. Okay. Barangan atau perkhidmatan sama dekat bahagian tu. Okay. Yang bersifat thayyibat, cuma tambahan sikit kalau definisi Islam, bersifat thayyibat dan rizq. Thayyibat tu apa? Thayyibat tu maksudnya baik dan suci. Kalau rizq pula adalah rezeki lah, which is kita tahu pemberian Allah. Alright. So simple lah kat situ. Tambahan lagi untuk definition produk dalam Islam menurut Al-Muslih.
Okay, 2004 ada 3 hal yang perlu dipenuhi dalam menawarkan sesebuah produk. Yang pertama, mestilah jelas. Okay, mesti jelas. Jelas ukuran, jelas komposisi, tidak rosak, menggunakan bahan yang baik. Contoh, tudung yang saya pakai ni. Jelas ini adalah shawl. Okay, ukurannya berapa? 2 meter kali berapa? Lepas tu apa lagi? Komposisi. Jelas komposisi tu apa? Sebab hari tu ada yang tanya, jelas komposisi tu apa, madam? Jelas komposisi tu maksudnya apa bahan yang digunakan lah. Jelas bahannya, contoh macam nak buat tudung saya ni, jelas bahannya adalah dibuat daripada kain dan juga benang color hijau. Jelas kat situ. Apa lagi? Buat meja, kerusi. Buat meja, kerusi, jelas dia punya bahan adalah apa? Papan. Untuk buat kaki dia, okay. Untuk buat kaki dia, saya punya lag tadi. Untuk buat kaki dia kena ada besi. Okay, so jelas komposisinya. Tidak rosak dan menggunakan bahan yang baik. Okay, yang kedua, produk yang dijual beli mestilah produk yang halal. Jelaslah dalam Islam, semua benda mesti halal. Produk yang dibuat, produk yang nak dijual tu halal, sumber ataupun apa nak kata? Sumber lah ataupun bahan yang nak buat sesuatu produk tu pun mesti bahan yang halal. Okay. Saya suka gunakan contoh ni. Sebagai contoh, kita kat rumah kita ada tingkap. Macam ni, saya kan tepi belah kiri saya ni tingkap kan, nampak lah kat sini ada cahaya masuk. Tapi tak ada langsir. So saya memerlukan langsir. So langsir tu, kalau langsir adalah produk yang halal. Betul, dalam Islam. Dia tak ada memberi mudarat apa-apa kepada umat Islam ataupun kepada manusia. So dia adalah satu produk yang halal. Tapi kalau andai kata langsir tadi tu dibuat daripada kulit babi. Dia langsir halal tapi sumbernya haram, kulit babi. So dia menjadi satu produk yang tidak halal dah kat situ. Okay. Yang ketiga, tiada pembohongan. Apa-apa yang you nak jual tu, apa produk yang you nak cakapkan tu mestilah tanpa pembohongan, tanpa penipuan, tanpa manipulation, terangkan dengan jelas, jujur. Okay, semua-semua yang baik applykan dalam awak nak menerangkan produk awak kepada customer. Okay. So kat sebelah tu warna merah tu ada hadis. Okay, hadis riwayat Tirmizi. Jika barang itu rosak, katakanlah rosak. Jangan engkau sembunyikannya. So ini selaras dengan hadis lah yang dikeluarkan. Poin ketiga tadi, tiada pembohongan. Selaras dengan hadis. Jika barang itu rosak, katakanlah rosak. Jika barang itu murah, jangan engkau katakan mahal. Jika barang ini cacat, katakanlah cacat. Jangan engkau katakan bagus. Okay, contoh kalau you ada nak sewakan kereta, bagi tahu jelas-jelas. Okay, kereta saya ni kereta Proton Saga, bumper depan dia merah, yang bodi tengah dia hijau, bumper belakang dia kuning. Nampak? Jelas bagi tahu situ tanpa ada sembunyi-sembunyi. Tayar dia ada 3 sahaja. Kalau nak gunakan kereta saya, satu lagi tayar kena cari sendiri. Contohlah kan, contoh. Maksudnya kat sini tak boleh ada pembohongan. Tapi adalah satu, mungkin boleh jadi tayar depan dia kat tengah kan, kat tepi. Tu jadi 3. Kolah. Okay. Kalau nampak saya gelak tu, saya bukan gelak seseorang kat depan saya ada orang. Okay. Kekurang lah ada orang depan saya ni. Okay. Next kita pergi, okay, so itu habis pada definition. Okay, next kita pergi kepada kategori produk. So kategori produk, you boleh select lah dekat muka 54, 55 tu. Okay, ada 2 kategori produk. Ini yang dalam definition tadi. Barangan atau perkhidmatan. So produk fizikal yang barangan tadi, yang produk perkhidmatan yang perkhidmatan tu lah. Okay. So produk fizikal diklasifikasikan sebagai produk pelanggan ataupun consumer product yang boleh dilihat ataupun disentuh ataupun dipindah milik, tangible. Yang boleh, tangible tu maksudnya boleh dipegang, boleh boleh nampak, okay, dan boleh macam boleh bawa lah. Boleh bawa macam tu. Okay, produk fizikal perlu memastikan kualiti, reka bentuk, penggunaan teknologi dan status halal bagi menarik pelanggan
bagi menarik pelanggan. Okay, especially pelanggan Muslim. Pelanggan Muslim mesti kita sebagai pengguna Muslim kita mesti pastikan apa benda yang kita gunakan adalah produk yang halal. Kita dapat dengan cara yang halal, bukannya dengan cara apa curi. Kalaupun pinjam, bila pinjam dah tamat masa kita kena pulangkan balik. Kalau kita pinjam duit untuk beli barang kita tu, duit tu kena bayar balik. Macam itulah, right? Cara cara pemprosesan, okay, pengendalian, penyimpanan dan membungkus mestilah bersih dan suci ataupun thayyiban. Itu yang tayyib tadi dalam seperti dalam definition dekat definisi produk dalam Islam tadi. Okay, mesti bersih. So segala benda, bukan setakat produk sahaja, sumber kepada produk pun kena halal, pengendalian produk tu pun kena pengendalian yang halal. Okay. Kategori yang kedua adalah kategori produk perkhidmatan. Perkhidmatan maksudnya kita menggunakan manfaat ataupun ada dia punya keyword dekat dalam kurungan. Macam fizikal tadi tangible, kalau perkhidmatan dia intangible. Kalau tangible tadi boleh pegang, boleh sentuh, yang intangible tak boleh pegang, tak boleh sentuh, tapi kita tahu dia adalah satu benda yang kita buat. Betul. Okay, sebagai contoh apa? Sebagai contoh apa? Buka mic ke, komenkan ke? Produk perkhidmatan. Cepat. Apa contoh produk perkhidmatan? Tak ada orang ke? Hello. Cepat Jinesh. Banking. Ini apa tadi? Awak cakap apa tadi? Siapa ni yang cakap ni? Syahmi ke ni? Saya tak nampak nama penuh awak. Perkhidmatan hotel, madam. Hotel. Hotel pun boleh, ya betul. Tadi ada yang jawab banking, betul. Okay, perkhidmatan. Perkhidmatan madam. Perkhidmatan madam. Tapi betul juga. Betul. Okay, cumanya cara awak sebut tu salah sikit. Siapa tadi? Azizi perkhidmatan yang saya keluarkan adalah mengajar. Okay. So, macam tadi hotel, betul. Perkhidmatan nak tinggal, nak bermalam sesuatu tempat. Perkhidmatan yang perkhidmatan banking, tadi ada kawan awak sebut banking, betul. Perkhidmatan untuk kita simpan duit ataupun kita pinjam duit. Okay, betul. Perkhidmatan. Kita tak nampak benda tu tapi kita tahu adalah something yang manusia boleh buat kepada manusia lain dalam keadaan yang baiklah. Okay. Ataupun kata lain, maksudnya seseorang manusia memberi satu manfaat kepada manusia lain ataupun satu manusia mendapat ataupun menggunakan manfaat daripada manusia lain. Okay. Ianya tidak boleh disimpan dan tidak boleh dijadikan sebagai inventory. Okay, tak, of course lah tak kan. Persembahan presentation produk perkhidmatan amat penting bagi memastikan pelanggan berpuas hati. Macam mana nak pastikan pelanggan puas hati dengan perkhidmatan adalah deliver buat benda tu dengan baik lah. Macam contoh apa tadi hotel, deliver orang itu duduk di hotel tu dengan selesa, dengan rasa selamat. Kalau banking tadi, buatkan orang simpan, orang yakin nak simpan duit dengan bank. Okay, sekejap kasi hilang. Okay. Okay, sorry. Apa lagi? Contoh kami pensyarah, pastikan setiap pensyarah mesti deliver kelas dengan baik supaya pelanggan puas hati. Siapa pelanggan? Belajar-belajarlah. Okay. Dan dapat merasai keunikan perkhidmatan pemasa perbanding pesaing. Kejap. Ish.
Sorry, saya punya cursor ni rosak. Hmm. Ikut. Okay. So itu tadi kategori produk, fizikal dan perkhidmatan. Ataupun tadi yang dalam definition ada barangan dengan perkhidmatan. So next kita masuk kepada jenis produk pula pun sama ada dua jenis iaitu perindustrian dan yang kedua adalah pengguna. Kalau pengguna macam kita ni lah. Okay, kita ni rakyat marhai ni setiap seorang ni ataupun setiap individu kira pengguna. So apa produk-produk yang kita gunakan? Okay. Kalau produk perindustrian maksudnya yang kilang-kilang ataupun yang syarikat yang mana produk industri adalah produk yang dibeli untuk diproses lagi. Beza dengan produk pengguna yang dibeli untuk kita guna terus. Okay. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh tadi kan tudung kan. Saya bagi contoh tudung tadi. So tudung saya beli, kalau saya sebagai pengguna produk tudung ni adalah produk pengguna, so maksudnya saya beli saya terus pakai. Lain kalau kedai tudung ni dia beli benang, dia beli kain hijau, dia jahit tepi, dia potong ikut ukuran shawl, dia jahit tepi. Maksudnya dia beli benang, dia beli kain untuk diproses menjadi shawl. Itu produk perindustrian. Okay. Tapi kalau produk pengguna macam shawl ni, saya beli, saya terus pakai. Okay. So, tu beza antara dua. So produk pengguna ni disebabkan pengguna kan beli terus pakai. So dia ada banyak jenis di bawah dia. Kita tengok next slide. Ada 6. Okay, ada 6. Kejap. Betul kan? Kita tak masuk lagi kan? 6 ni. Kenapa saya rasa macam dah, sebab saya dah mengajar hari tu lah. Of course saya rasa macam berulang. Okay, betul. Okay. So produk pengguna ada 6 jenis produk pengguna. Yang pertama adalah barangan asas ataupun staple. Okay. Kalau you all dah belajar kewangan Islam sebelum ni ada barang-barang ribawi staple food. Tapi lain sikit lah. So maksudnya kat sini staple. Staple maksudnya kat sini adalah barangan asas. Okay. Yang mana digunakan secara berulang kali tanpa perlu melalui 5 peringkat dalam proses pembelian barangan pengguna. Ingat tak proses pembelian barangan pengguna dalam bab berapa itu? Bab 4 ke bab 3? Bab 4. No. Bab 2. Proses pembelian. Okay. So barangan asas ni yang kita selalu beli. Sebagai contoh apa? Dalam buku ada kan contohnya? Cuba sebutkan. Ada tak contoh dalam buku? Barangan asas. Tak ada dalam buku tak ada barangan asas Tak ada. Tak ada. Unsort ada, special ada. Okay, tak apa. Kita follow yang buku. So yang dalam buku ada berapa? Ada 4 je. 4 je kan? Okay, good. Thank you. So yang buku ada 4. Produk kemudahan, convenience product. Ini lebih kurang juga sebenarnya dengan barangan asas ni. Yang mana kita selalu beli tanpa melalui 5 peringkat proses pembelian tu. Sebagai contoh yang tu lah, garam, tepung, gula, beras, sayur. Okay, kita selalu beli. Okay, dan kenapa kita selalu beli juga pun? Sebab memang barangan asas kehidupan kita. Okay, biasa makanan ataupun apa. Barang mandi kan. Barang mandi pun kita selalu beli juga sebab setiap hari kita mandi. Okay. Okay, yang kedua kita tengok buku. Yang kedua produk beli belah, shopping produk. Okay. Nanti slide ni nanti saya edit, nanti saya upload yang baru lah. Okay.
Produk beli belah merujuk kepada barangan yang kurang kerap dibeli. Sebagai contoh, baju, barangan elektronik, ya barangan elektrik ataupun perabot. Still ada kita perlu nak beli, cumanya tak selalu. That's why dipanggil sebagai shopping product. Sekali-sekala kita um, nak shopping. Kan shopping ni bukan selalu. Bila sebut shopping ni kita akan refer kepada benda yang yang bukan selalu. Okay. Sebenarnya kalau kita beli barang garam, gula, tepung, sayur apa semua tu kita shopping juga. Tapi tak biasa kita sebut sebagai shopping, betul. Kita sebut sebagai nak beli barang dapur. Beli barang dapur ni selalu biasanya barang asas tadilah. Okay, ataupun staple ataupun apa tadi convenience product. Tapi bila sebut shopping mesti macam ada benda yang rare, bukanlah rare sangat pun. Tapi yang bukanlah selalu kita beli, tapi once in a while, sekali-sekala memang kita akan nak beli. Okay, sebagai contoh dalam buku pun ada tulis baju, barangan elektrik apa? Rice cooker, ataupun apa ni? Phone you, charger you ke? Okay, charger you kadang-kadang setiap 3 bulan nak kena pergi beli ya. Tu kira barang shopping lah juga tu. Okay, sebab tak selalu tapi once in a while, yes, we have to buy. Baju nak kena beli sebab apa? Makin lama badan makin sihat. Bukan makin gemuk tapi makin sihat. Okay. Ataupun yang diet dia makin kurus. So baju besar-besar nak beli baju yang lebih sesuai dengan badan. Okay. Yang ketiga, specialty product mempunyai nilai sentimental ataupun sentimental value klasik menyebabkan ia sukar dicari dan sangat mahal. Okay. Sebagai contoh kenderaan antik. Yang ni special product ni biasa yang ada value yang memang bukan selalu orang beli, especially kepada orang yang kurang kaya. Kurang kaya ni barang mahal dia selalu jarang beli. So dia diletakkan di bawah barangan special. Okay, specialty product. Dan yang keempat, barangan tidak dicari ataupun unsought product. Okay, barangan yang mempunyai nilai komersial, kejap saya tak nampak. Nilai komersial yang tinggi, okay, dan menjadi tarikan tersendiri. Ianya tidak dicari jika tiada promosi daripada syarikat. Sebagai contoh apa? Yang tidak dicari tapi perlu juga ada sebenarnya. Gagak apa? Apa yang korang boleh terfikirkan? Cuba beritahu saya. Barangan yang pengguna tidak sedar atau tidak berminat membeli secara aktif. Tapi kalau dia perlukan, mesti dia akan cari. Tapi sebab korang tak korang tak ada nak beli, of course lah korang tak terfikir benda kan. Saya bagi contoh satu. Kalau kita ada kebakaran, sebelum bomba datang kita boleh kawal dengan apa? Fire extinguisher. Yes, fire extinguisher ataupun alat pemadam api. So benda tu adalah barangan yang kita tak cari. Betul? Bukannya kita selalu cari, bukannya sekali-sekala kita cari pun tidak. Kita akan teringat bila ada kebakaran. Tapi sebenarnya benda tu kena ada before kebakaran, betul? So sambil menyelam minum air lah ni, kira saya promotekan juga kepada semua. So sekarang ini kalau mana-mana teringat, belilah alat pemadam api, letaklah satu unit dekat rumah ke, dekat tempat kerja ke, dekat mana-mana lah kan. Ataupun you tengok dekat Serang Mayu ada ke tidak alat pemadam api. Kalau tak ada, suggestkan dekat HEPA, beli. Sebagai apa? Sebagai alat pencegahan untuk api merebak lebih teruk lah. Ataupun sambil untuk kita menunggu bomba. Apa contoh lain lagi? Barang yang tidak dicari. Tapi you all tak tahu. Benda tu pun dah tak pakai dah kot sekarang. Kalau ada lah sebelum ni saya pernah bagi contoh ensiklopedia. Kalau korang tahulah ensiklopedia tu apa. Sebab hari tu saya tanya dekat kelas di PHU DPZ, korang tak tahu ensiklopedia tu apa. So kalau korang tahu itu pun sama sebagai contoh lah. Okay, barangan yang tidak dicari. Okay. Dia ada nilai yang tinggi, okay, tapi sebabkan orang selalu tak teringat. Okay, dan kalau syarikat
tak war-warkan tentang dia punya produk, orang pun memang takkan ingat. Okay? Itu contohlah. Okay, so tak apa. Yang ini kita fokuskan kepada 4 yang mengikut buku. Kalau ada soalan nanti buka apa ke, saya based on buku. Okay. Okay. So, dalam buku awak ada yang kotak tu kan, kotak perindustrian tu. Okay, dekat muka surat 57, kalau you all boleh buka, itulah contoh-contoh yang saya cakap tadi. Kalau barangan perindustrian, ianya adalah barangan yang dibeli untuk diproses semula, untuk buat satu produk yang lain. Sebagai contoh yang saya bagi contoh meja tadi. Meja pun nak hasilkan meja, dia memerlukan beli kayu, perlu beli kayu untuk kaki ke sebagai contoh, kena beli skru, kena beli apa lagi, contoh yang meja saya duduk ni lah kan, meja ke office ni ada satu bulat untuk selitkan kabel daripada bawah meja ke atas meja. Okay, itu semua adalah barang-barang kecil untuk hasil yang perlu dibeli untuk menghasilkan sebuah meja. Itu produk perindustrian. Tapi kalau produk pengguna tadi yang 4 tadilah, yang mana kita beli and kita terus pakai. Okay. So next kita pergi kepada syarat produk dalam Islam. Okay, ini supposedly bahagian ni lah, bahagian 6.3 ni supposedly sekira reminder je kepada awak semua. Okay, sebab semua dah SEM 6 kan, SEM 6 ni dah ambil dah fiqh muamalat, dah ambil dah kewangan Islam, so benda ni ada dalam subjek tu. Walaupun you fail ke dulu, kotlah awak fail, benda ni sama saja, mesti awak ingat jugalah. Okay, so syarat produk dalam Islam mesti ada 3. 3 rukun utama iaitu sirah, okay, ataupun penawaran penerimaan, ataupun yang biasa juga you all dengar, ijab qabul. Ijab qabul. Pernah dengar ijab qabul? Biasa korang dengar ijab qabul ni kat mana? Ijab kabul. Ada pernah dengar? Nah, Kat mana? dalam jual beli. Jual beli. Ni apa ni? Siapa yang gambar kereta ni, awak nak sebut apa tadi? Kahwin. Kahwin. Okay, betul. Jual beli, kahwin, ataupun apa-apa yang ada transaction lah between 2 orang ataupun lebih. Bila ada 2 orang atau lebih tu, definitely ada satu pihak yang tawarkan something dan ada satu pihak yang menerima tawaran tadi. Okay, itu masuk sirah kat situ lah. Penawaran penerimaan. Yang kedua adalah mahal al-aqad ataupun barang. Okay, barang ataupun perkara kontrak ataupun subjek kontrak, subjek akad. Subjek akad. Ataupun yang ketiga, akidan. Akidan adalah orang yang berkontrak, yang mana macam saya sebut tadi, orang yang bertransaksi, dia 2 orang ataupun lebih. Sebab kenapa 2 orang atau lebih? Sebab of course lah nak ada seorang yang menawarkan something dan ada seorang yang menerima something. Kalau lebih daripada 2 orang boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Sebagai contoh apa? Ada contoh macam hari ni kan, you all kalau turun kafe hari ni, ada satu kedai jual air, satu kedai jual makanan. So satu kedai tu jual air, dia satu kedai yang menawarkan penjualan air dan ada ramai pembeli dalam KPB yang menerima dia punya tawaran untuk menjual dengan cara membeli air dia. Okay, itu masuk ada lebih lah daripada 2 orang yang terlibat. Okay. So kalau Islam, objek dikontrakkan, ditetapkan undang-undang dan kesan kontrak yang dinyatakan. Perkara kontrak ini saya baca dalam buku muka surat 58. Perkara kontrak boleh berbentuk harta jasmani seperti produk kontrak jualan yang terdiri daripada objek dan harga. Okay, mesti ada harga lah. Itu syarat dalam Islam juga, mesti ada harga. Harga tu dinyatakan. Kira dia di bawah mahal akad tu. Apa lagi? Objek yang dicagarkan dalam kontrak gadaian atau manfaat dalam kontrak sewaan. Manfaat adalah harta yang disewa ataupun daripada pemberian perkhidmatan. So selarilah
macam awal tadi ada definition kata barangan atau perkhidmatan. Lepas tu kita masuk pada kategori tadi produk fizikal dengan produk perkhidmatan. So kita masuk pada syarat produk pun sama juga dinyatakan yang barangan fizikal boleh, barangan perkhidmatan pun boleh. Yang mana keyword dalam Islamnya adalah, dalam Arabicnya adalah manfaat. Okay, manfaat. Perkara itu juga boleh menjadi sesuatu pertukaran bukan kewangan seperti akad nikah. Apa lagi? Berdasarkan pendapat ulama Hanafi. Okey. Walau bagaimanapun adalah wajar untuk diambil perhatian bahawa tidak semuanya layak secara sah atau lazim untuk dikontrak sebagai subjek memandangkan syariah telah menetapkan beberapa syarat penting. Ia boleh diringkaskan seperti berikut. Okey, so ada berapa? 4. Okey, 4 syarat khas lah yang ditetapkan dalam Islam. 4 syarat khas. Okey. Kat sini. Allah, saya lupa. Ada 4 syarat khas. Yang pertama adalah kewujudan objek pada masa tamat kontrak. Bukan tamat. Bukan contoh kalau apa saya nak jelaskan kat sini tamat kontrak tu macam mana. Dia bukannya contoh awak sewa rumah setahun, bukannya nanti dah habis setahun baru objek tu wujud. Bukan. Maksud tamat kontrak kat sini adalah minggu depan contoh awak nak start sewa minggu depan. So minggu ni awak nak deal ataupun yalah close deal the contract. Itu masuk dekat situ tamat kontrak kat situ lah. So bila minggu ni you close deal the contract, pastikan masa you close deal the contract dengan mana-mana orang nanti, pastikan barang yang nak dikontrak itu adalah wujud. Mesti wujud dan mesti dalam keadaan baik dan boleh delivered kan, itulah dia. Okay, itu maksud tamat kontrak kat sini. Bukannya dah habis kontrak tu. Bukan Okay. Ada penerangan kat situ dia tulis kontrak itu tidak boleh dilaksanakan ke atas objek yang tidak wujud. Yang tidak wujud tak boleh. Okay. Tapi yang pre-order tu macam mana? Yang you order Shopee tu macam mana? Boleh ke tidak? You order Shopee, you bayar tu barang tak dapat lagi, betul ke? Betul kan? So boleh ke tidak? Betul. Boleh. Kenapa boleh? Kenapa boleh? Jawapan kepada kenapa boleh tu yang kena terangkan betul-betul. Mana? Siapa nak jawab? Kenapa boleh you beli barang kat Shopee tu? Lazada ke, eBay ke, apa lagi korang beli? Tak boleh jawab. Tak ada siapa jawab pun. Sekejap, saya lupa dah jawab. Kita pakai akad salam. Okay. Alright. Shopee dia bukan baik salam. Shopee ni lebih kepada baik istisna. Okay, salam ni lebih kepada produk pertanian. Produk pertanian untuk salam, kalau yang macam Shopee ke ataupun barang yang bukan pertanian, baik istisna. Betul yang tu, cumanya kalau nak elaborate lagi, kenapa boleh awak sebutkan, sebabnya barang tu ada, cumanya ada penangguhan masa untuk disampaikan produk itu kepada pembeli. Tapi produk tu memang dah ada. So kena ada keyakinan bahawa barang itu memang wujud dan dalam keadaan baik dan boleh, dan juga ada keyakinan untuk boleh dihantarkan pada masa yang ditetapkan. Dan bila dah sampai masanya tu nanti, kena fulfill lah, maksudnya kena hantar lah. Okay? Sebab tu zaman sekarang Shopee ke whatever lah kan, Lazada apa semua tu dibenarkan dah dalam Islam. Sebab ada keyakinan tu, boleh boleh adakan keyakinan tersebut. Okay? Alright, yang kedua adalah penentuan kriteria yang tepat tentang objek. So dalam Islam mesti macam tadilah yang awal tadi kan, tak ada pembohongan. Cara tak ada nak buat pembohongan adalah bagi tahulah kriteria tu dengan tepat, kriteria barang tu dengan tepat. Macam contoh saya cakap kereta saya tadi tu kan, nak sewa kereta saya boleh, kereta
kereta kereta apa tadi, bumper depan warna merah, tengah warna hijau, belakang warna kuning. Saya pun tak ingat saya buat apa tadi. Tapi maksudnya penentuan kriteria yang tepat tentang objek. Ni ada orang jawab tadi sebab produk tu dah ada prototype. Tu pun boleh juga, tapi prototype tu kalau, tapi yang kita nak beli tu bukan yang prototype. Betul? Yang kita nak beli tu adalah barangan yang kita nak beli. So apa yang nak dibeli tu yang boleh deliverkan kepada company ataupun kepada pembeli, yang tu yang boleh. Okay? Prototype tu bukan dijual. Prototype hanya dijadikan sebagai contoh pertama kepada produk yang nak dijual. So pastikan produk yang dijual tu yang wujud. Bukan setakat prototype sahaja. Okay? Ni orang depan saya yang tanya. Bukannya dalam ni. Alang-alang dia tanya tu saya boleh juga lah jawab kat sini. Okay. Mana tadi? Kriteria. So kriteria tu pastikan jelas. Macam tadi yang Shopee tadi. Kenapa Shopee, Lazada tadi boleh? Awak boleh gunakan juga poin yang kedua ni. Ada penjelasan yang jelas. Ada kriteria yang jelas dinyatakan tentang objek tersebut. Contoh awak beli apa? Awak nak beli apa daripada Shopee? Nak beli apa daripada Shopee? Saya dah lama tak buka Shopee. Adalah hari tu. Okay. Hari tu saya nak beli ikan bilis. Maklumlah kan duduk rumah nak beli ikan bilis. So dekat dalam kedai ikan bilis tu dia adalah banyak jenis ikan bilis. Ada ikan bilis 3A, ada ikan bilis mata biru, ada ikan bilis besar, ikan bilis kecil. Yang besar, yang kecil tu dia ada jual by paket 500 gram, paket 1 kilogram. Yang 500 gram harganya sekian, yang sekilo harganya sekian. Okay, penentuan kriteria yang tepat tentang objek. Itu yang penting. So bila you beli daripada Shopee ke Lazada apa semua tu, tengok description dia, baca description dia. Okay. Macam ada pernah juga viral. Ada seorang ni, tapi dia tak adalah condemn ke apa. Dia pun sedar salah dia. Dia sedar salah dia. Okay, cuma dia macam sajalah tunjuk pada orang kan. Dia beli apa ya? Dapur ke apa tak? Beli dapur. Okay, of course lah gambar nampak cantik lah kan. So dia beli, bila sampai, tengok dapurnya ciot macam tu je. Lepas tu lah baru dia buka description. Rupanya dapur yang dijual tu, yelah harga murah, of course lah, dia murah je. Dia belilah kan. Rupanya bila tengok description, barang yang dia beli tu adalah yang memang miniature, dapur miniature yang orang buat hiasan, orang buat mainan. Tapi dia tak tengok description. So kat situ tak adalah dia nak menyalahkan seller ke apa ke. Sajalah dia sharing dia punya pengalaman yang kira salah sendirilah. Siapa suruh tak baca description kan. Harga murah itu mesti ada sebab kenapa harga murah. Okay, mesti ada sebab. Satu, of course, saiz dia saiz kecil. Apalagi lain boleh jadi barang itu barang yang dah lama. Yang dia nak habiskan stok. So of course dia macam let go saja murah. So description sebagai seller, sebagai marketer. Okay, kita kan dalam sahaja pemasaran Islam. Sebagai marketer pastikan tulis description ataupun cakap, bagi tahu description dengan jelas. Orang ketuk ke? Seram. Adalah orang kat sana. Tapi kelas saya. Okay. Yang ketiga adalah kepastian penghantaran objek. Macam saya kata tadilah, kenapa yang Shopee, Lazada apa tadi semua boleh? Sebab ada kepastian, ada keyakinan barang tu wujud mengikut kepada syarat pertama tadi, dan barang itu boleh dihantar pada tarikh sekian-sekian. That's why bila you order Shopee kan, you add to cart, tak beli lagi. You check out, you bayar, and then dia akan bagi tahu tarikh penghantaran adalah pada tarikh sekian hingga sekian, dalam seminggu, dalam 3 hari, whatever. Okay, kalau selepas 7 hari, Shopee kata boleh refund, duit you boleh dapat. Itu kira garanti, sebabnya barang tu tak sampai pada tarikh yang dinyatakan lah perlu dihantar.
Okay, tapi sebelum tak boleh nak fulfill benda tu, kena pastikanlah bila barang tu boleh hantar. Sebab benda ni penting juga especially poin ketiga ni, dia penting especially penting kepada barang-barang by al-istisna. Kan, by istisna kan you buat sebagai contoh buat baju. Contoh you nak pergi menyembelih, you ada orang sponsor you baju. Orang tu bagi duit je, you pergi tempah buat baju you. So you tempah baju tu, dia kata okay barang ni, baju ni boleh siap 7 hari bulan 7. Okay, dah letak tarikh dah kat situ. So bila dah ada tarikh, so 7 hari bulan 7 tu nanti pastikan barang tu siap lah. Ataupun baju awak tu siap lah. Kalau anda kata seller tu ataupun manufacturer tu dia nampak baju dia tak boleh siap, baju awak tak boleh siap 7 bulan 7, dia dulu kena bagi tahu awal-awal, bagi tahu pada awak, kata Dik minta maaf, kita orang tak dapat siapkan baju ni 7 bulan 7. Kena delay lagi seminggu sebab yelah last week pun cuti raya, ramai cuti whatever kan. So kita delay sikit 1 minggu. So kalau dia bagi tahu awal, so tak ada salah apa-apa you all pun tak bolehlah saman dia ke apa. Sebab dia bagi tahu awal, dia tak boleh deliver 7 hari bulan 7, dia delay lagi 1 minggu. So you pun tunggulah lagi 1 minggu. Okay, tapi kalau sampai 7 hari bulan 7, you pergi, dia tak siap, kat situ you boleh. You boleh nak saman lah. Sebab dia tak honor you punya kontrak, dia tak fulfill based on apa yang dia sendiri dah letakkan tarikh tu. Sebab of course lah, tarikh siap ni biasa manufacturer yang letakkan. Sebab dia tahu berapa lama masa yang diperlukan untuk membuat satu produk kan. So of course lah, dia tahu berapa lama boleh siap. Tapi kalau dia sendiri tak boleh deliver pada tarikh yang ditetapkan, so of course boleh diambil tindakan lah. Okay, tapi kalau dia sendiri dah cakap awal, kata minta maaf, kami tak dapat deliver 7 bulan 7, kami kita perlu delay satu minggu. Dan dia pun kira terlepas lah. Bukanlah kata terlepas ke apa, maksudnya dia boleh dimaafkan lah. Okay. Dan yang keempat, syarat produk yang keempat, of course lah dalam Islam mesti objek yang patuh syariah. So bila objek patuh syariah bukan sahaja, macam saya sebut tadi lah, bukan sahaja produk tu yang patuh syariah, sumber nak membuat produk tersebut pun mestilah daripada sumber yang patuh syariah. Ataupun maksudnya sumber yang halal, bukannya daripada sumber yang haram, yang jelas-jelas haram, daripada anjing dengan babi, daripada contoh nak buat sos, bukan daripada arak mana-mana. Okay, minyak bukannya asal daripada arak ke apa sebagai contoh. Cara nak buat barang tu pun, sumber tu pun bukannya dapat melalui barangan curi sebagai contoh. Okay, so segala benda lah, all rounders mesti halal, mesti patuh syariah kalau based on Islam. Okay. Dan juga tadi kira saya sebut objek tu, produk tu halal, sumbernya halal, dan of course ada tambahan sedikit, penggunaannya pun adalah untuk penggunaan yang halal. Itu pun perkara penting juga. Okay, sebagai contoh beli bangunan. Okay, beli bangunan tu dibuat daripada of course bahan-bahan yang halal, tak ada masalah. Buat bangunan tu adalah satu bangunan yang halal, tak ada masalah. Tapi nak buat jadi kelab, sebagai contoh. So untuk umat Islam, untuk kita umat Islam, kalau nak gunakan bangunan tu ataupun nak beli bangunan tu untuk buat kelab, kira satu produk yang tak patut syariah lah kan. Clubbing tak boleh dalam Islam. So itu yang saya kata tadi, all rounders, daripada sumber kepada produk itself, kepada penggunaan ataupun manfaat yang dikeluarkan ataupun yang kita boleh gunakan melalui produk tersebut pun mestilah manfaat yang halal, all rounders halal. Okay, ada soalan tak? Faham tak setakat ini? Okay. Alright. Okay. Okay, tadi soalan tu masih faham lah. Alright.
Okay, kejap. Saya nak ulang sekali lagi lah pasal kehadiran tadi. Sebab tadi saya cakap tu time ada 30 orang. Ni sekarang dah ada 50 orang ni. Sekali lagi saya nak remind tentang kehadiran. Okay, kehadiran. Minggu lepas hari Jumaat saya dah hantar beberapa nama yang kehadiran dia bawah 70%. Sebab bulan lepas kami dapat arahan untuk menghantar nama pelajar-pelajar yang kehadiran di bawah 70%. Okay. Yang mana saya kira untuk bulan lepas kita ada 7 kali kelas. So daripada 7 kali kelas, mana yang tidak hadir 3 kali? Kan? 3 and above. Dan 3 kali, 4 kali tak hadir, 5 kali pun ada, 6 kali pun ada, yang 7 kali yang tak hadir pun ada. Masya Allah. Kalau dah tak nak belajar tu tolonglah keluar dengan baik. Isilah borang. Okay. Tapi yang 3 kali pun tak kira tak hadir, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali tak hadir, saya dah hantar nama kepada management untuk management proses. Okay. And also ditahanlah dia punya allowance bulan ini. So bermula bulan lepas saya dah hantar, bulan ni pun saya akan hantar lagi kalau ada. Bulan 8 lah yang terakhir. Okay. Untuk SEM ni sampai bulan 8. And also penalty lain selain tahan allowance adalah tahan exam. Tahan exam. Tapi untuk subjek ni kan kita ada exam kan, kita ada final project. So caranya macam mana, walaupun final project you jalan, tapi markah you saya tak ambil lah. Okay, saya tak isikan markah. Kalau kehadiran you setiap bulan bawah 70% tanpa sebab. Okay, itu cara kalau bahagian, kalau subjek itu adalah subjek, kalau dia punya final adalah final project. Okay, so buatlah final project. Hadirlah setiap kali kelas. Okay, mana kelas online tu ikutlah arahan apa pensyarah tu. Macam saya, mana-mana kelas saya kelas online bukan setakat masuk Google Meet ni sahaja, tapi buatlah task yang saya bagi. Alright? Okay. Pergi pada next. Kita continue pada next. Sejuk pula dah. Sejuk ke? Okay. Okay, next kita masuk kepada subtopik yang seterusnya iaitu penjenamaan ataupun branding. Okay, branding. Brand awareness kalau dalam buku awak tu kan, muka surat 60 tu. Okay, so ia merupakan peletakan istilah, tanda nama, simbol ataupun kombinasi. Combination yang dikaitkan dengan identiti produk tersebut kepada penjual. Itu maksud branding. Okay, branding. So Kotler 2006 mendefinisikan penjenamaan sebagai nama, terma, petunjuk atau simbol atau reka bentuk. Okay, satu gabung ataupun reka bentuk satu gabungan kesemuanya. Gabungkan nama, petunjuk, simbol sekali. Pun boleh juga dijadikan sebagai branding. Ia cenderung untuk mengenal pasti produk keluaran sesebuah syarikat yang dapat membezakan dengan produk yang sama tapi dikeluarkan oleh pesaing. Produk yang sama tapi dikeluarkan oleh tapi ada pengeluar yang berbeza. Sebagai contoh apa? Saya ni tak tahu kenapa saya suka ayam goreng. Contohlah ayam goreng. Kita tahu ayam goreng ni McD ada, KFC ada, apa lagi? Texas Chicken pun ada ayam goreng, Mary Brown pun ada ayam goreng. Okay, tapi masing-masing punya ayam goreng ni dia ada dia punya rasa tersendiri. Bila kita rasa kita tahu ni KFC punya. Betul? Kita tahu ni KFC punya. Kita tahu ni Mary Brown punya. Kita tahu ni Texas Chicken punya. So semua ini adalah rasa setiap chicken tadi, setiap ayam goreng tadi dia efek kepada brand lah. Dia melambangkan kepada brand-brand tadi. McD, KFC, Mary Brown, Texas Chicken. Okay, apa lagi? K-Fry, apa lagi? Four Fingers. Nak ayam goreng. Okay, next. So, definisi Islam, typo is tu. Okay, kalau menurut Islam pula, branding ni macam mana? So, Muhsinah Fatimah 2013 menyatakan penjenamaan hendaklah selari dengan nilai-nilai sejagat yang dianjurkan oleh prinsip syariah.
Okay, apa dia prinsip-prinsip syariah? Kat sinilah. Ni saya baca sikit lah dia. Rasanya Melayu ni ada dalam buku tu. Kat slide saya ni English. Okay, syariah principles namely trustworthiness, honesty, certainty, fairness. Itu maksud dia ada dalam buku awak tu Transparency. Okay, leverage the essence of Islamic branding. Okay, kejap Oh. Okay, thus Sharia compliant attribute is unique for Islamic brands which positively influence customers' perceptions and on credibility and benevolence of brand upholding its identity. Samalah memang saya translatekan je dalam buku awak tu. Prinsip syariah tersebut adalah amanah, kejujuran, kepastian, keadilan, ketelusan, memanfaatkan intibati jenama Islam. Oleh itu, sifat patut syariah adalah unik untuk jenama Islam yang secara positif mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap kredibiliti dan kebaikan jenama untuk yang menegakkan identitinya. Okay, pastikan bila sebut KPBKL, College Professional Baitul Mal Kuala Lumpur, itu adalah satu brand, College Baitul Mal. Macam mana nak upliftkan nama brand College Baitul Mal. So of course lah orang-orangnya kena tunjulkan diri dengan baik supaya nama branding College Baitul Mal tu pun adalah boleh kekal baik. Okay. So tu that's why penting branding ni supaya orang kenal dan orang boleh terus orang boleh terus ingat ini adalah satu brand yang baik. Saya nak air. You all kalau nak minum lah pergi tandas ke pergilah. Okay. Next adalah syarat produk. Salah ni. Sekejap. Ni saya boleh Ni. Okay. Lupa kot. Tak tukar kat sini. Ini adalah konsep lah kot. Konsep penjenamaan. Okay. Penjenamaan. Okay. Konsep penjenamaan ataupun definition lah juga sebenarnya. Definisi nama based on few concept of penjenamaan. Berdasarkan dah nampak kan saya tulis kan? Okay. Okay. Okay, so kalau tengok dekat buku you all pun ada muka surat 60 ke 61 tu ada 4. Okay. Yang ni pun saya nak tengok you all laju ke tidak, buka buku ke tidak. Pastikan get ready nak komen. Okay. Get ready nak komen. So, yang pertama adalah nama jenama ataupun brand name. Ianya adalah sebahagian daripada jenama yang boleh disebut dan mengandungi perkataan huruf nombor. Itu basic. Okay, itu basic. Macam contoh saya bagi contoh tadi KPBKL, College Professional Baitul Mal. Dia ada nama, ada perkataan tapi tak ada nombor. Tak ada menggunakan nombor. Yang ada menggunakan nombor, apa dia? Cuba komenkan yang ada menggunakan nombor. Maksudnya kat sini juga
Tak perlu macam ni ya betul 7E. Apa ada lagi tak yang ada nombor? Walaupun kat sini dia kata dan nombor tapi tak semestinya ada nombor lah. Maksudnya tak ada nombor pun tak ada masalah. Tapi maksudnya orang mudah juga nak sebut. Yang ada nombor lagi 4 fingers. Tadi saya sebut 4 fingers. Apa lagi ada nombor? 99 speed mark. Good, very good. Apa lagi ada? Family Mart tak ada kan? Family Mart tak ada. 100 plus. Yes, betul. 100 plus. Good. Gadget. Kedai ustaz tak ada. Kedai ustaz tak ada. Apa-apa lagi lah. Tapi itu maksudnya brand yang ada nombor dan kita semua kenal pun. Okay. Tapi sebenarnya yang penting brand name ni tak kisahlah apa-apa. Dan yang penting yang orang boleh mudah ingat dan mudah nak sebut. Tu yang penting juga, mudah sebut. Okay, yang kedua, tanda jenama. Okay, ataupun brand mark sebahagian daripada jenama. Tetapi dalam bentuk simbol. Reka bentuk, warna dan huruf yang unik yang dapat dilihat tapi tidak boleh disebut. Sebagai contoh, maksudnya kat sini adalah orang tahu kalau nampak lambang tu, orang tahu itu lambang simbol company apa. Kan? Cuba tengok dalam contoh dia bagi contoh apa. Tolong komen kan? Kenapa dia ni besar? Saya nak ni kecil. No. Selcom guna Selcom guna apa? Burung. Tapi Selcom dah tak ada kan sekarang. Yang ada Selcom Digi. Dalam buku pun tak update Selcom Digi sekarang. Okey, lain apa? Macam mana nak bagi? Tak apalah. FNN guna apa? Proton guna singa So lebih kurang lah dengan FNN tadi. Michelin guna yang tu, yang debab tu. Betul? Okay, good. Thank you. Okay. Tu brand mark. Orang nampak simbol tu, orang nampak bentuk tu, orang tahu itu brand apa. Okay, good. Okay. Yang ketiga adalah trademark. Bukan brand. Trademark. Okay, trademark ataupun tanda perdagangan satu jenama yang telah diterima pakai oleh penjual dan telah mendapat kelulusan pendaftaran dia. Okay, trademark. Bila trademark maksudnya dia kalau you pernah dengar lah perkataan ni kan, patent. Orang akan sebut patent. Kalau you patentkan sesuatu benda tu, maksudnya tu you punya. And kalau orang lain guna tanpa you punya keizinan, dia boleh disaman ataupun you boleh saman dia. Tu yang itu yang kebanyakan orang, especially kalau orang kaya lah kan, sebab nak trademark tu kena bayar of course. Sebab nak kita trademark ni maksudnya kita nak pegang sesuatu benda tu tanpa orang lain boleh guna. Kalau orang lain nak guna, dia perlu minta izin dengan kita. Itu maksudnya kat sini lah, mendapat kelulusan pendaftaran mengikut undang-undang untuk digunakan oleh penjual secara eksklusif. Dia sahaja boleh guna. Kalau dia patentkan lambang tu dia sahaja. Kalau ada orang lain guna, dan especially lah kalau ada orang lain guna dengan cara curi ataupun yang kalau korang biasa dengar kopi ori kan, kopi ori. So itu adalah salah satu cara yang orang boleh disaman lah sebab mengambil hasil usaha orang. Sebab dekat situ itu pun sebenarnya apa nak saya nak cakap ni dia berlanggar juga dengan syariat Islam yang mana kita ataupun bukan kita lah kan sebab kita tak curi barang orang, tapi orang yang mencuri barang orang ini ataupun setakat brand name pun, brand name ke ataupun apa-apa simbol yang dia dah patentkan pun, kalau ada orang curi kat situ kira dah langgar dengan syariat Islam yang mana kita mencuri hasil orang. Kita mencuri hasil kita lagi, tak ada, kita tak mencuri. Orang itu mencuri hasil idea orang. So disebabkan dia mencuri hasil idea orang lain, so dia boleh diambil tindakan. Okay, dia boleh dihukum.
Yang keempat adalah cap dagangan ataupun trade character. Okay, usahawan perlu menonjolkan keunikan supaya produknya orang ingat. Okay, mengetengahkan keunikan karakter supaya ia saling berkait antara satu sama lain. Okay, sebagai contoh apa? Cuba komenkan dalam contoh dalam buku tu ada tulis contoh apa? Dalam buku tu ada tulis contoh apa? Korang kenal ke tidak orang tu siapa? Kalau trademark adalah pada simbol ke apa ke, kalau trade character kepada usahawan tu sendiri ataupun penjual tu sendiri. Dalam buku ada tulis siapa? KFC ada kita tahu. KFC siapa? Trade characternya. DSV tu apa? Trade characternya macam mana? Kalau KFC? Atuk KFC. Betul? Betul lah. Trade character Atuk KFC tu lah. Kita tahu kan. Apa tadi? DSV. Datuk Seri Vida. Kita tahu karakter dia yang over tu. Yang bling-bling tu. Dengan pakai tiara kadang kan. Dengan pink. Shocking pink dia tu. Okay, so itu trade character. Lebih kepada penggunaan orang lah. Okay. Beza dengan trademark. Kalau trademark tu boleh kepada nama, boleh kepada barang yang dijual ke, dia trademarkkan barang tu, dia trademarkkan sesuatu simbol tu ke. Okay. So tu trademark. Bezalah dengan trade character. Okay. 3.30 dah. Bab 6 dia panjang sikit dia banyak sikit. Okay, so next kita pergi kepada kebaikan penjenamaan. Apa benefitnya ada jenama dan apa benefitnya untuk jenama ni dijaga dengan baik. Okay, kalau benefit kepada pelanggan atau kepada customer, of course lah membantu customer beli produk dengan lebih yakin, okay, lebih senang, mudah lah untuk kenal brand awak ni ada jual apa. Ataupun jual sesuatu barang, kalau tahu daripada brand ni, orang dah okay, confirm lah memang brand yang bagus. Maksudnya produk yang bagus. Okay, tu kebaikan kepada pelanggan. So bila dia tahu dah brand ni brand yang bagus, dia tak fikir apa. Asalkan daripada brand ni, tak kisahlah produk apa, dia beli juga. Okay. Yang kedua kepada pengeluar, okay, kepada pengeluar membezakan produk mereka berbanding pesaing yang lain. Okay. So of course bila orang dah kenal produk dia, orang dah kenal brand dia, so dia punya pemasaran pun akan dia punya kerja pemasaran pun akan menjadi lebih mudah. Sebab orang kenal kan. Contoh apa? Roti. Dia sebut roti, orang first akan ingat Gardenia. Berbanding Massimo, ada brand apa lagi roti. Macam hari tu masa saya kat Shah Alam, saya ada brand roti sedap. Sedap juga roti dia, murah-murah juga. Tapi sebab yelah kurang kenal kan. Dan dia punya tempat penjualan pun tak seluas seperti yang dilakukan oleh Gardenia. So orang tak berapa kenal roti sedap. Tapi bila sebut Gardenia, orang tahu. So maksudnya aktiviti pemasaran oleh roti sedap, oleh company roti sedap perlu lebih kuat lagi berbanding daripada Gardenia kalau dia tak fokus sangat kepada marketing pun tak ada masalah sebab orang memang dah kenal dah. Okay, so maksudnya sebagai pengeluar dia mudahlah kepada dia punya marketing department. Okay, kepada pengedar pula membantu mensegmenkan pasaran kepada sasaran pasaran tertentu. Okay, pengedar lebih percayakan produk yang berjenama kerana ia menjanjikan margin keuntungan yang tinggi. Okay, pengedar. Kalau tadi pengeluar which is supplier. Kalau pengedar ni maksudnya peruncit lah ataupun yalah pengedar lah. Sebagai contoh koperasi kat bawah kan. Koperasi kita kat bawah dia ada jual roti kan. Dia ada jual roti, ada jual sandwich. Kan ada orang letak juga sandwich yang kita tahu tak ada jenama tapi kita tahulah itu roti apa nama dia ada jual roti telur dengan roti sardin ke apa tah ke tuna tak ingat. Tapi roti Gardenia pun ada jual juga, betul. So kepada pengedar mudah kepada contoh koperasi kat bawah tadi untuk jual roti sebab orang kenal dah roti Gardenia ni, orang memang tahu kat mana-mana ada, harga pun itu juga.
rasanya pun rasa sama. So mudah untuk koperasi kat bawah nak jual roti gardenia sebagai contoh. Okay, so kat sini ni kira kebaikan lah, kebaikan kepada pengedar bila sesebuah jenama tu adalah memang jenama yang dah bagus, orang kenal. Alright? Dah turun dah, ada orang seorang keluar. Okay. Ni yang saya sebut juga tadi. Okay. Pemilihan jenama yang baik. Macam mana kita nak pastikan kita memilih jenama yang baik? Produk yang menggunakan jenama yang baik dapat menyumbang kepada kejayaan sesuatu produk dan juga dapat memastikan, branding yang baik dapat memastikan sale ada. Okay, ada sale. Okay, dan bila ada sale maksudnya ada profit. Tapi nak dapatkan profit mesti ada sale, nak dapatkan sale mesti buat marketing. Bila nak buat marketing mestilah pastikan branding kita adalah branding yang baik juga. So yang pertama mestilah menyarankan ciri-ciri jenama yang baik adalah menyarankan sesuatu faedah dan kualiti produk. Bila sebut AA, orang tahu itu adalah produk dia, orang tahu produknya adalah kertas A4 yang memang kualiti bagus. Dia punya ketebalan pun cukup, tak tebal sangat, tak nipis sangat, sesuai untuk kita buat contoh kita nak print kertas exam awak sebagai contoh. AA, memang orang dah kenal dah. Okay. LCD projector Pro Extra X ataupun apa lagi. Epson pun orang kenal juga dengan branding kepada LCD. Satu produk yang memang kualiti baik. Okay. Yang kedua, mestilah senang disebut. Ini yang saya sebut awal tadi. Okay, nama yang awak nak buat tu pastikan adalah nama yang senang disebut, senang dikenal pasti dan senang diingat. Okay, teh Cameron sebagai ataupun sabun Lux. Okay. Sekejap. Okay, sorry. So apa tadi? Ciri kedua adalah mesti yang senang diingat. Senang disebut, dikenal pasti dan diingat. Okay, so ini saya bagi tahu juga hari tu dekat kelas di PSU. So benda ni saya teringat jugalah ada talk dulu masa saya ajar keusahawanan Islam kat sini dulu. Saya ada bawa kan seorang lah talk. Kita ada buat talk dengan seorang ni. Tapi sebenarnya dia tu ex saya. So ex saya, dia macam businessman lah dulu kan. Tapi dia ex lah. Tapi satu benda lah yang saya ingat dia ada share kan dalam dia punya talk tu. Masa tu talk tentang pasal business lah juga. So one thing dia cakap pasal nama. Okay. Pasal nama, apa-apa nama yang you nak letakkan kepada you punya company. Kalau you nak buka company ataupun you nak jual produk apa-apa. Nama tu pastikan nama yang memang orang senang nak eja satu. Bila senang eja, orang memang senang ingat. Sebagai contoh apa tau? Sebagai contoh macam ni. Contohlah, nama saya Amira kan. Bila sebut Amira tahu dah ejaannya adalah A-M-I-R-A. Tak payahlah nak macam konon-konon nak extravagant ke ataupun nak lain daripada lain. So letak Amira tu A-A-M-E-I-R-A-A-A sebagai contoh. Sebabnya bila you cerita pada orang, okay, nama company saya adalah Amira. Macam tu kan. Tapi orang dengar Amira.
So bila orang dengar Amira, orang akan Google A-M-I-R-A. Orang tak Google A-A-M-I-E-R-A-A-A. Orang tak Google yang tu. So bila orang Google Amira, dia tak jumpa lah nama company tu kan. Nama A-A-A-M-I-E-R-A-A tu. So bila tak jumpa, nanti kita punya maksudnya traffic dalam Google tu tak tinggi lah sebab orang asyik tak jumpa je nama company kita. So that's why penting nama company ke nama produk ke yang kita nak letakkan tu nanti walaupun unik pastikan yang senang untuk orang eja dan yang common untuk orang eja juga. Okay? Ataupun kalaupun you nak letak lain sebab you memang nak jadi lain daripada lain, pastikan you letaklah siap-siap ataupun you bagi tahu siap-siap pada orang. Nama company saya Amira tapi ejaan dia macam ni tau, macam ni. Jangan eja macam ni. You kena bagi tahulah. Tapi kat situ maksudnya you have to spend a little bit more time lah untuk bagi tahu pada orang cara nak eja pula. So kat situ the good part is you boleh jadi unik, but the downside of it is you have to spend a little bit more time kepada orang untuk ajar orang macam mana nak eja you punya produk ataupun nama company you sebagai contoh. Oh ya, saya pun teringat talk itu adalah berkaitan dengan digital, macam usahawan digital lah macam tu. So masa tu kita dalam slot Google. So that's why dia bagi macam tips lah kepada usahawan muda masa tu. Kalau you nak buat nama company, pastikan nama company yang ejaan dia tak merapu sangat. Okay, sebab bila orang Google, kita nak target utama adalah orang Google nama company supaya dia boleh tengok apa produk-produk kita dalam website kan. Sebab ialah zaman sekarang pun yang cepat yang ada pada tangan orang adalah phone. Phone pula definitely ada Google ataupun ada apa nama dia panggil tu, website lah untuk cari kan. So pastikan customer kita ataupun potential customer kita tu jumpa kita punya produk dalam Google. Okay. Dan satu juga perception orang ramai, bila kita jumpa produk itu dalam Google, orang akan lebih yakin. Bila tak jumpa dalam Google macam, ya betul company ni wujud ke tak ni kan? Ataupun company ni wujud ke tapi kenapa tak ada kat Google? Macam tu. Orang akan ada perception itulah sebab sekarang mostly kita rely on Google juga untuk dapatkan information. Okay. So that's why penting penting untuk senang disebut, dikenal pasti dan diingat. Dan of course paling mudah adalah senang dieja. Okay. Yang ketiga adalah sangat unik atau berbeza daripada produk lain. Contohnya Honda, Citylink dan juga Renault. Okay, macam tadilah saya kata, kalaupun awak nak buat unik yang memang lain daripada lain, you have to lah spend time untuk bagi tahu orang ejaannya macam mana. Tapi macam yang Honda, Citylink, orang dah kenal dah. Honda kereta, motor. Citylink apa saya pun terlupa. Bank kad kan? Kad. Okay, yang keempat, dapat disesuaikan dengan keluaran produk baru yang bakal ditambah ke dalam lini produk sedia ada. Lini tu maksudnya line lah, produk lain sedia ada. Sebagai contoh, Proton. Bila sebut Proton, orang tahu kereta. Bila kereta, dia kereta yang seangkatan dengan kereta-kereta yang pernah Proton keluarkan lah. Kereta 4 roda, kereta 5 seater, yang 7 seater tu tak banyak. Even X50, X70 pun 5 seater juga kan. Okay, so satu jenama tu, apa-apa produk yang dikeluarkan tu, orang walaupun dia keluarkan produk baru, orang still kenal. Itu adalah dalam company yang sama, daripada company yang sama. Yang kelima, dapat didaftarkan dan dilindungi oleh undang-undang. Yang tadilah yang saya sebut pasal patent tadi. Kalau lebih baik lagi, you punya nama jenama tu adalah something yang boleh didaftarkan, okay, dan boleh dipatentkan. Bila tak boleh didaftarkan tu, mesti dia akan bagi tahu balik lah. Dia akan bagi feedback. Kenapa tak boleh didaftarkan? Boleh jadi ianya menyalahkan undang mana-mana. Ianya adalah satu perkara yang dah pernah didaftarkan oleh orang lain sebelum ni. So kalau pernah didaftarkan oleh orang lain sebelum ni, so you tak boleh daftar lah. Dan maksudnya you tak boleh ambil jugalah nama jenama tu. Okay. Yang keempat,
Sorry, yang keempat pula dah. Yang keenam dah kan. Yang keenam, tidak menyinggung mana-mana budaya ataupun kepercayaan pihak lain. Yang tidak menyinggung. Okay, yang tak. Yang tak boleh nak, macam mana tak boleh, yelah tak boleh nak guris hati lah mana-mana pihak. Berkaitan dengan agama ke budaya ke adat. Alright? Okay. Okay. So, okay, kita proceed dulu sikit lagi sikit lagi. Okay, jenis-jenis jenama. Okay. Jenis-jenis jenama ada 4, betul kan? Dalam muka surat you all ada 4, muka surat 63 tu. Ada 4, ada jenama pengeluar, jenama individu, jenama keluarga dan juga jenama kombinasi. So kalau jenama pengeluar, kat sini pengeluar dia boleh ada macam mana? Dia boleh ada, dia ada option untuk pilih sama ada nak menggunakan jenama individu ataupun jenama keluarga. Okay, jenama pengeluar adalah jenama yang dipunyai dan dibentuk oleh pengeluar sesuatu produk. Sebagai contoh tadi apa? Proton. Proton adalah pengeluar. So dia boleh nak pilih sama ada nak buat jenama individu ataupun jenama keluarga. So jenama individu keluarga ni apa? Kita pergi dulu satu persatu So jenama individu adalah setiap produk syarikat yang dijual akan menggunakan jenama yang berlainan. Sebagai contoh apa? Sebagai contoh, Proton tadi. Dalam Proton kita tahu ada Saga. Saga, ada Saga, ada Proton, apa lagi? Wira. Terkejut saya. Wira. Betul. Dah lama tak ada orang bersuara, terkejut pula saya dengan suara orang. Sorry, thank you Syafika. Wira, apa lagi? Azia. Azia Pro 2. Proton Iris. Itulah kan. So jenama pengeluar adalah Proton, tapi setiap produk yang dia ada tu menggunakan jenama individu masing-masing. Yang mana kita tahu contoh Saga. Saga dia ada dia punya model-model dia. Saga, macam saya punya Saga lama sikit lah, 2016. Ada yang lagi lama yang Saga sedan dulu-dulu tu lagi petak kan. Saga yang baru lagi FLX lah, apa benda tak lagi lah kan. Tapi maksudnya kat sini walaupun dia bawa Proton, tapi dia di bawah kategori Saga. Sama macam apa tadi, Wira pun sama, ada Wira Aerobat lah, Wira Ponda, tak lagi Iris, X50, X70. Tapi kita tahu semua itu adalah di bawah pengeluar Proton. Okay. Contoh dalam buku awak, produk sabun syarikat P&G yang mana dia ada keluarkan sabun Protect dan juga Rejoice. Padahal dia dalam satu company yang sama. Samalah macam Proton tadi. Okay. Itu yang kedua, individu. Yang ketiga, jenama keluarga. Kesemua produk syarikat menggunakan jenama yang sama. Sebagai contoh, benda-benda elektronik lah kebiasaannya. Samsung ke Sharp. Samsung pun dia ada juga individu, tapi certain produk dia still guna Samsung saja. Sharp, penyaman udara Sharp. Apa lagi? Kowe, tilam Kowe. Penapis udara Kowe. Penapis air, ya Allah, dia utama dia air kan. Penapis air Kowe. Macam tu. Dia menggunakan jenama keluarga. Macam contoh cereal Nestle, dia macam dia keluarga juga. Tak, dia individu. Ada dia keluarga, sorry. Ada yang Hanista, ada yang Cornflakes, semua Nestle punya. Okey. Yang keempat, kombinasi. Gabungan jenama keluarga dan persendirian. Okey. Contoh kat situ kalau nampaklah dalam buku awak tu muka surat 64 ada gambar kat situ kan.
Gambar itu adalah gambar hoodie yang dikeluarkan oleh Supreme dan Louis Vuitton. Maksudnya dekat sini, kalau hoodie ni lah kan, hoodie yang dalam buku awak tu, itu jenama company Louis Vuitton, dia mengeluarkan satu hoodie di bawah bersama dengan Supreme. So pengeluar hoodie tersebut adalah Louis Vuitton, dan peminat-peminat Supreme dia akan kenal lah dia punya brand name Supreme tu. Warna merah. Kalau dalam saya punya ni ada ke tidak? Tak pun jap. Kalau saya search lah Supreme Louis Vuitton. Tu. Tunjuklah kan, saya tunjuk sekejap. Supreme Louis Vuitton hoodie. Contoh yang ni. Okay. So ini kira kombinasi persendirian, okay, Supreme tu, dan juga jenama keluarga. Alright. How much do Supreme hoodie retail? Kita tengok harga dia. Nah, kau. 168. Tapi ni Supreme, bukan Supreme Louis Vuitton. Okay, ni kalau nampak kat sini, when did Supreme collab with Louis Vuitton? Pada tahun 2000. Louis Vuitton issued Supreme a cease and desist, a sweatwear brand, had released a line of product matching Louis Vuitton logo with its own. Okay, dia menggabungkan lah, ada collaboration between Supreme dan juga Louis Vuitton. Alright. Okay. Start. Okay. Next. Very interesting facts. Very interesting facts. Orang boleh baca tak? You all boleh baca tak very interesting facts yang ada dekat sini? Alah, siap. Typo juga lagi situ. Boleh baca tak? Apa dia interesting fact yang ada? Boleh nampak ke tak nampak? Okay, nampak tak kat bawah ni? Alah, tak nampak. Okay. Kalau boleh baca lah. Kalau tak boleh baca, saya bacakan kat bawah ni. This is where your section ends for today. Maksudnya tamatlah kelas kita pada hari ini. Kita berhenti dahulu kat sini. Okay, kalau tengok dekat buku awak, kita ada lagi tajuk, ada lagi 3 kan tajuk ke 4 lagi. Ada pembungkusan, okay, labeling, mana labeling, ada labeling, lepas tu ada product life cycle dan juga yang pembangunan produk baru tu. Okay, so untuk hari ni kita berhenti dahulu dekat sini. Okay. Kita berhenti dulu kat sini. So of course, macam biasa, saya bagi task. Okay, sekejap Oh, kat sini. Saya bagi task untuk hari ni. Dah keluar belum? Baik, dah keluar lagi? Oh, dah keluar dah. Okay. So, task untuk hari ni. Soalan simple je lah berkaitan dengan apa yang kita belajar hari ni. Aduh. Apa yang soalan nak bagi? Okay, yang mudah lah. Yang mudah. Okay, produk kan. Kita dalam tajuk produk dan of course kita dalam tajuk pemasaran Islam. So nak bagi yang berkaitan dengan Islamik sikit lah kan. So kalau produk. Okay, produk bagi saya 4 syarat produk dalam Islam. Kan mudah kan, dalam buku awak pun ada kan. Okay. Macam biasa, komenkan nama penuh, nombor matrik kelas sebelum tu jawapan dahulu. Nama nombor matrik kelas, and then tekan button submit. So soalan saya adalah berikan saya 4 syarat produk dalam Islam. 4 syarat produk dalam Islam.
Okay. Tuliskan jawapan dahulu and then nama penuh, nombor matrik kelas and then tekan button submit. Buat sekarang ada lagi lebih kurang 6 minit sahaja sebelum saya anggap sebagai tidak hadir kelas hari ini. 6 minit sebab nak kena submit dalam GC tu. Okay. Right, so saya tamatkan dahulu recording ini. Terima kasih kepada yang mendengar. Tolong submit saya punya task. Alright, thank you. Mana?